Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penuntun yang dihormati sekalian, selamat berjumpa kembali dalam forum kita yang diadakan pada setiap Selasa, dan pada kali ini kita bersama dengan ahli-ahli panel dalam program Dialog Orang Muda. Tajuk kita pada hari ini ialah Jurang Generasi. Sesudah kita membincang satu dua tajuk yang merupakan introduction, kita beralih kepada tajuk baru iaitu Jurang Generasi, apa inisiatif orang muda untuk menyempitkannya. Itu tajuk kita pada hari ini. Dan kita mempunyai ahli panel yang bagus-bagus semua sekali yang boleh menghuraikan dengan cukup meluas. Iaitu ahli panel pertama, Dr. Hainur Akmal Rahim. Susah juga nak sebut nama dia, tapi okeylah. Daripada Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Kampus Alur Gajah, Melaka. Tapi dia orang ni bukan orang Melaka, dia orang Negori. Yang kedua, Dr. Muhammad Ikhlas bin Rusli. Waalaikumsalam. Daripada Jabatan Fiqh dan Usul Fiqh, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Yang ketiga, Dr. Nur Atirah Masyail Tan Ai Pau. Pau, Ya. Dr. Atirah. Ya macam apa tu, macam nama Masya'ala ni, penyanyi Lebanon kan, Masyail. Daripada Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan yang keempat, Dr. Burhan Cik Daud daripada Pusat Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insaniah, Universiti Malaysia. Dua daripada Kelantan, satu Negeri Sembilan, satu orang Pahang. Dr. Ikhlas, orang Pahang. Jadi saya akan bagi soalan-soalan mudah untuk dijawab oleh semua ahli panel kita, dan kita harap kita boleh berinteraksi dengan baik. Walau bagaimanapun dalam round pertama ini saya akan tanya seorang demi seorang walaupun soalan yang sama. Saya nak tanya Dr. Akmal dululah sebagai panel pertama. Jurang generasi ataupun generation gap merupakan salah satu masalah yang memisahkan di antara orang muda dengan orang tua, yang menjadikan hubungan mereka itu kadang-kadang agak kurang selesa. Jadi sebagai orang muda, bolehkah Dr. Akmal menyatakan sama ada orang muda sedar tentang adanya jurang ini dalam kehidupan mereka, ataupun macam tak sedar? Sedar tak sedar? Terima kasih, Dato'. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang berbahagia, Prof. Emeritus Dato' Dr. Mahmud Zudi, panel bersama-sama kita pada hari ini, dan terima kasih saya ucapkan pada Dato' kerana sudi memberi peluang pada saya bersama-sama mengetengahkan topik yang saya kira cukup muda dan cukup menarik, khususnya untuk golongan muda. Ya. Berkenaan dengan soalan yang berbahagia Dato', sebelum saya kupas lebih lanjut atau lebih dalam, boleh untuk saya bawa audiens terlebih dahulu pada kelas generasi, yang mana kalau saya buat penelitian beberapa pelbagai sarjana berkenaan dengan pengelasan generasi, yang mana generasi ini dipecahkan pada generasi X, generasi Y dan Z, dan ada juga sarjana yang mengelaskan menurut konteks Malaysia
generasi ini terbahagi pada generasi merdeka, iaitu kelompok individu yang melalui pasca dan pra-merdeka, dan ada juga yang dipecahkan pada generasi DEB dan juga generasi wawasan, yang mana kelompok masyarakat yang dikatakan generasi wawasan ini lebih terdedah dengan perubahan digital. Kita sedang menuju ke IR 4.0 ni. Jadi kalau saya nak kata tua dan muda ni sifatnya subjektif. Dan sebab kalau saya kata tua dan muda ni, umur yang 50 ni kelihatan lebih muda berbanding yang 30. Dari segi cara berpakaian, dari segi cara bergaya, image dia. Jadi molek untuk saya bawa audience, saya kelaskan definisi yang saya gunakan sehingga hari ini adalah golongan belia, iaitu kelompok masyarakat yang bermula umur 18 hingga 40 tahun dan golongan senior, saya katakan berumur 40 tahun sehingga ke atas lah. Jadi berkenaan dengan sedar ataupun tidak wujudnya jurang generasi ini, pada khidmat saya, penilaian saya sedar yang mana. Nanti dulu, kalau macam tu Dr. Akmal cuba bawa intro macam tu, ada had ke yang membezakan antara orang muda orang tua ni? Kalau menurut definisi saya, penilaian pribadi saya, muda dan tua ini adalah subjektif, Datuk. Saya tak nak kelaskannya mengikut umur. Sebab menurut penilaian pribadi saya boleh katakan kalau kata umur yang 40 ni kelihatan image dia lebih muda berbanding 25. Sebab zaman sekarang ni dengan cara berpakaian, dengan cara seseorang tu mengamalkan kesihatan, dengan cara dia berimage, dengan cara dia berpakaian, dengan cara dia berfikir. Jadi saya pecahkan pada dua, umur yang 18 tahun sehingga 40 tahun saya kelaskannya sebagai golongan belia. Boleh jadi golongan belia ni nampak pemakaian dia lebih tua berbanding yang golongan 40 dan ke atas. Jadi itu pendapat pribadi saya lah. Yalah. Dia sangat subjektif kalau kita nak kata muda dan tua ni. Jadi saya kelaskan mengikut kelompok 18 hingga 40 tahun adalah golongan belia, dan 40 tahun ke atas saya definisikannya sendiri sebagai golongan senior. Itulah senior ni bermaksud kata maksudnya membawa maksud lebih berpengalaman dari segi ilmunya, dari segi ujiannya, cabaran yang ditempuhnya senior. Yang belia ni nak kena hidup mencari-cari apa yang dilakukan. Okey, berkenaan dengan soalan yang berbahagia Prof tadi, berkenaan sedar ataupun tidak, memang tidak dinafikan kebenarannya. Tambah pula kita sekarang sedang mengejar dunia teknologi IR 4.0 yang mana dipengaruhi oleh pelbagai acuan transformasi, tambah pula dengan kecanggihan teknologi yang perubahan digital saban hari up to date dari semasa ke semasa. Secara tidak langsung dua sektor masyarakat ini menjadi semakin jarak jurangnya. Kalau kita lihatlah golongan yang melalui pasca ataupun pra-merdeka, golongan ini kalau kita ambil contoh dari segi keselesaan hidupnya, mereka bermula pada susahnya nak dapatkan sesuatu tu. Yang mana mereka bermula pada awal, basic contoh. Nak dapatkan air tu daripada bukit, daripada gunung. Ini saya tidak cakap secara majoriti, tapi boleh katakan secara generalnya. Berbeza dengan golongan yang hidupnya sekarang ni, golongan yang generasi Y dan Z ni. Kalau kata guna handset pun dah touchscreen dah. Dan sekarang ni pun kelas pun gunakan secara atas talian online. Kalau kata kita penyampaian maklumat tu, kata walaupun berlakunya COVID, penyampaian maklumat tu masih sampailah walaupun berada di negara kan. Jadi tidak ada, jadi kat situ secara tidak langsung memang wujud jurang generasi dan akhirnya boleh membawa pada impak negatif. Antaranya pertelingkahan, pertengkaran dan juga konflik salah faham disebabkan cara budaya, cara hidup, sikap dua sektor masyarakat yang saya katakan tadi, golongan belia dan golongan senior ini sangat jauh berbeza. Jadi sahabat panel semua dan juga Imam Prof, saya nampak jurang generasi ini mampu membawa pada perubahan positif. Walaupun ada perbezaan, tapi sebagai yang kita lah yang kata pangkat ilmuwan ni, kita boleh raikan perbezaan ini dan kita bawakan kepada perubahan yang positif, khususnya untuk pembangunan belia yang holistik, insyaAllah. Sebagai pembukaan tu saja, Datuk. Terima kasih Dr. Ikhlas.
Adakah lain-lain faktor selain daripada yang disebut oleh Dr. Akmal tadi yang membezakan, yang menjadikan adanya jurang di antara orang tua dan orang muda? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Waalaikumsalam. Yang berbahagia Datuk, hadirin hadirat serta ahli panel dan hadirin hadirat sidang penonton. Lepas ni jawab teruslah, tak payah. Ya. Formaliti Datuk. Ya, tak boleh kan. Okey, saya rasa saya nak cuba jawab yang soalan Datuk kepada Dr. Akmal yang mula tadi. Adakah saya merasai wujudnya jurang generasi itu? Pada perspektif saya sendiri, sebenarnya perbezaan ataupun kita panggil jurang itu sentiasa wujud. Dia bukan hanya setakat generasi, tetapi dalam kehidupan kita, dalam ilmu pengurusan pun kita ada konflik kepada jurang, iaitu antara jurang wanita dan lelaki, jurang rakan sebaya pun ada jurang. Tetapi generation gap yang Datuk maksudkan ini, dia melibatkan satu tempoh masa yang agak jauh dalam pengkelasan seperti mana yang Dr. Akmal sebut tadi. Dia ada gap sekitar 20 tahun untuk jurang antara generasi. Jadi apabila panjangnya jurang, besarnya jurang ini, maka konflik ataupun kita panggil konflik, tak kira lah kita nak kata dia dari sudut positif ataupun negatif, dia semakin luas. Kalaulah lelaki dan perempuan pun sudah tentu ada perbezaan yang banyak. Seperti mana John Gray sebutlah, a woman are from Venus, men are from Mars kan. Kita daripada Marik lah. Sebab ada perbezaan. Itu kita yang duduk dalam generasi yang sama. Begitu juga kita dalam bersama rakan-rakan yang sama generasi. Kalaulah kita kata satu generation seperti mana yang Dr. Akmal sebut, generasi X. Generasi X ni dia sekitar tahun kelahirannya ataupun generasi merdeka tadi pun dalam sekitar 20 tahun lah. Maknanya ada 20 tahun, ataupun kalau seorang lahir setahun ada 20 kelahiran. Jadi ada 20 orang berada dalam satu generasi sebagai contoh. Jadi setiap 20 orang itu dia mesti ada perbezaan, dan perbezaan itu tidak dapat dielakkan. Apatah lagi apabila wujudnya golongan muda dan golongan yang lebih senior lah. Dia berbentuk dari sudut, saya rasa perbincangan ini kita akan lanjutkan selepas ini. Apakah yang menyebabkan kepada jurangnya berbezanya orang muda, berbezanya orang yang lebih tua, dari sudut apa, dan apakah yang memberi faktor persekitaran lah. Saya lebih suka sebut pepatah Arab sebut hayatuka min sun'ati abqarik. Kehidupan kamu ini dibentuk oleh gaya pemikiran kamu. Jadi persekitaran kita, apa-apa yang membentuk persekitaran, pemikiran, itulah yang membentuk kehidupan. Jadi orang yang lebih senior dia hidup dalam kehidupan yang sangat berbeza dengan orang yang lebih muda. Jadi bentuk pemikiran adalah berbeza. Jadi saya setakat itu sajalah, Datuk. Okey. Dr. Atira, tadi Dr. Akmal ada bangkit. Dia kata antara perkara yang menyebabkan jurang itu ada ialah soal pernah susah dan tak pernah susah. Macam mana Dr. Atira boleh ulas macam ni? Antara orang yang generasi yang pernah susah dengan yang tak pernah susah, belum merdeka, lepas merdeka. Adakah satu faktor yang merupakan jurang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mati Dr. Zudi sebagai moderator kita, ahli-ahli panel, Dr. Burhan dan Dr. Ikhlas. InsyaAllah sebelum kita pergi jauh tu, saya nak cuba imbas baliklah ya. Sebenarnya generasi, jurang generasi ni kan. Sebelum kita nak membicarakan tentang pernah susah dan sebagainya, bagi saya lah ya, saya
jurang generasi ni ataupun dikenali dengan generation gap ni, dia adalah is the different of outlook, opinions, beliefs, skills, attitudes and behaviors among the oldest generation and the younger generation. Ini yang ma'ruf lah kalau tengok balik pada jurnal-jurnal yang saya sempat bahas tu. Maknanya jurang itu dia tengok dari segi outlook, outlook maknanya penampilan luar kita, opinions, pendapat, belief, kepercayaan, skills, maknanya kemahiran-kemahiran yang ada, sama ada kemahiran tu bentuk soft skill ataupun hard skill kan, dan juga attitudes kita, maknanya akhlak kita ataupun sikap kita, and the behaviors ataupun kita punya behaviors ni maksudnya tabiat kita, tabiat kita sebagai manusia antara the youngest generation dengan older generations. Maksudnya dengan generasi yang muda dan juga generasi yang tua. In short, the generation gap is the age gap between each generation. Maknanya antara kedua-dua generasi ni wujud gap. Wujud gap itu pada pandangan barat lah. Ya, pandangan barat. Dan kita tengok kalau pada apalah maknanya apa menyumbang kepada generation gap ni, maknanya dia dari situ berpunca daripada varying communication styles. Maknanya cara kita berkomunikasi lah antara golongan muda dengan golongan tua ya. Akan dipanjangkan lagi ini sebagai intro sebab 2 jam kita punya live ni. InsyaAllah Datuk bawa molek-molek. Secondly is difference characteristic and work ethics. Maknanya karakter yang berbeza. Golongan muda, golongan tua dan etika mereka tu ikut berbeza lah. Bila dia ada karakter yang berbeza, maka etika kerja pun berbeza. Itu kena ubah panjang lagi lah. Macam mana kita nak harmonikan keadaan yang differences tu. And the thirdly is different feedback expectations. Expectation each other memang berbeza memang wujud jurang itu ya. Tapi perlu untuk kita nak supaya nak nyatukan balik tu ada perlu pada cara dan different way to dissolve conflict. Bila muncul konflik ni, golongan muda dengan tua ni dia ada cara masing-masing. Cara orang muda fikir gini, cara orang tua fikir gini ya. Jadi dia ada bila berlaku konflik ni nak cari jalan tengah tu masing-masing mempertahankan idea konflik, nak menyelesaikan resolve the conflict and then akhirnya membawa kepada macam perbelahan yang tak kesudahan. Itu yang cara barat menyatakan lah ya. Jadi kita tahu bahawa dalam kita nak tengok generasi kita yang kalau kita tengok kepada WHO dia mengklasifikasikan umur baby di antara 0 sampai ke setahun infant. Anak-anak ataupun children antara 2 sampai 10 tahun, remaja 11 sampai 19 tahun, dewasa adult 20 hingga 60. Jadi lanjut usia tu elderly 60 above jadi 60 tahun ke atas. Jadi dari sini mereka membahagikan juga generasi itu generation tu kepada yang pertama baby boomers. Dia katakan baby boomers ni dia lahir tahun 1946 sehingga 1964 ni. Dia orang ni dibesarkan using telephones, sending letter by post and using typewriters. Zaman-zaman ini hantar surat pun guna telefon biasa je. Kalau ada telefon, kalau tak ada line telefon tu ikut line line jalan raya tu kan. Telekom. Ni tak ada. Dia post surat, surat post stamp. Stamp. Jadi nak type surat tu type dengan typewriters. Zaman baby boomers. Dia panggil baby boomers. And prefer phones, conversation and face to face communication. Mereka lebih
prefer, maknanya mereka lebih suka nak berjumpa. Kalau macam saya nak jumpa ayahanda, saya sanggup pergi ke UM. Itu zaman dululah. Tapi zaman ni kan boleh tag WhatsApp, PM dan sebagainya lah. Dan they have often struggled to adapt to modern technology. Mereka ni tak berapa nak. Zaman kalau baby boomers ni yang lahir tahun 1946 sampai 1964 ni, dia mau tak say, tak berapa nak teknologi moden ni, takut. Kali takut kalau on Facebook takut meletup kali kan. Itulah. Tapi tak lah gitu. Lepas tu dia mari generasi selepas tahun 1964 tu, antara tahun 1965 dan tahun 1976 tu adalah generasi Gen Xers. Maksudnya generasi XX, generasi X. Jadi dia are familiar with technology. Ni zaman-zaman saya lahir lah tahun 1976. Familiar with technology, but it's not second nature to them as it is to the following generation. They have adapt pretty well. Maknanya saya sendiri pun walaupun saya dilahirkan generasi X, tapi saya tidaklah familiar sangat. Cuma di akhir-akhir bila keperluan kepada penggunaan, kita yang saya dah tua dah. Kalau nak cakap generasi kaum muda ni, rata-rata nyatakan bahawa umurnya adalah 40 tahun ke bawah lah. Ambo ni 45 dah. Tua dah. Jadi bukan generasi muda lah. Generasi tua dah Ambo ni. Okay. Seterusnya tahun 1977, ikut kajian ni, sehingga tahun 1990, ia adalah generasi Y. Y, generasi Y. Jadi generasi ni dia grew up with advanced technology in the form of laptops, tablets and mobile phones. Maknanya generasi Y ni dia memang alat-alat teknologi ni, iPhone, phone, tablets dan juga laptop tu menjadi seolah keperluan wajib bagi mereka lah. Jadi akhirnya selepas tahun 1990 di tahun 1991 sehingga hari ini dikenali dengan generasi millennials. Jadi generasi ini mereka lebih suka sharing on social media platform like Snapchat, Facebook, Instagram, Twitter, and using instant messaging with WhatsApp dan sebagainya. Jadi kat sini kalau nak tengok baby boomers apa dia punya kecenderungan kerja dan sebagainya tu jadi panjang lah. Okey, kita stop sini adalah. Boleh lah. Takut panjang kita start, lepas tu kita start balik. Dr. Burhan. Ya, betul. Macam mana saya tak nak soal, tanya soal bangkit lah. Masing-masing ada original idea. Ya, saya sambung Datuk. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Prof. Datuk dan juga teman-teman ahli panel dan juga para penonton. Saya rasa saya nak bermula dengan satu kata-kata yang dikatakan ini asar, tapi ada ditulis, direkodkan oleh Ibn Al-Qayyim dalam I'lam Al-Muwaqqi'in. Kata an-nasu bi zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. An-nasu bi zamanihim ay bi ahli zamanihim ashbahu minhum bi abaihim. Saya terjemah dalam bentuk mudah. Kalau dulu, zaman-zaman kita dulu, seorang anak tu akan dikenali dengan ciri ataupun sifat ayah dan ibunya. Ataupun mungkin sampai ada satu kes-kes seorang anak tu dikenali dengan sifat ataupun ciri datuk dia. Contoh si A ni, dia ni norong tok dia ni. Ini norong ayah dia ni, norong mak dia ni. Ibn Qayyim sebut merujuk kepada apa yang kita bincang hari ni lah, jurang antara generasi. Pada saya ia satu realiti yang perlu kita terima. Perlu kita akui ini realiti. Kalau dalam kerangka fikir yang saya rasa lebih tepat adalah jurang generasi ini adalah fitrah, sunnatullah yang Allah Ta'ala dah susun dalam kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Cuma baki lagi bagaimana manusia nak menguruskan jurang ataupun perbezaan antara generasi. Sebalik kepada apa yang disebut oleh Ibn Qayyim tadi, zaman ataupun era
di mana kita hidup, kita bermasyarakat, kita bergaul, sebenarnya banyak mempengaruhi pada saya 3 perkara lah. Yang pertama, pemikiran dan idea. Maka timbullah idealisme. Kalau orang muda tu ada idealisme dia yang dalam banyak keadaan bertentangan dengan pandangan, pemikiran orang yang lebih senior ataupun lebih tua. Yang kedua, budaya. Budaya termasuklah adat. Masuklah sekali kalau kita boleh letakkan sekali bahasanya, pertuturannya. Dan yang ketiga pada saya adalah nilai. Dalam konteks tradisi agama Islam kita sebut sebagai akhlak. So 3 perkara ni, pemikiran, budaya dan juga nilai, saya rasa akan memberi kesan yang berbeza khas daripada persekitaran zaman yang setiap generasi itu hidup. Saya tak nak ulang apa yang telah disebut oleh teman-teman lah tentang teori generation gap ini. Saya nak, kalau boleh kita tengok lebih micro realitinya. Saya cuba letak macam ni. Dalam hidup kita ni, kita ada paling kurang 3 generasi. Yang pertama, jilul abna, generasi anak-anak. Yang kedua, jilul aba, generasi ayah ibu. Yang ketiga, jilul ajdad, generasi datuk nenek. Saya melihat jurang generasi ini paling ketara di antara jilul abna dengan jilul ajdad. Antara generasi anak-anak dan generasi datuk nenek mereka. Macam anak kita lah. Kalau saya, anak sulung saya SPM tahun ni. Bila balik kampung tu, dia nak kecek, nak bercakap dengan datuk nenek dia ni macam kita kata ayah dengan itik. Dia tak masuk. Tidak ada chemistry tu, tidak ada di sudut penggunaan bahasanya. Nak kita kata nak approach, nak mendekati datuk nenek tu, tak tahu cara macam mana. Tapi golongan yang tengah tadi, golongan jilul aba, generasi ayah ibu ni, dia menjadi seolah-olah orang tengah antara kedua-dua generasi ini. Saya rasa ini satu faktor yang paling penting dalam kehidupan bermasyarakat. Kiranya kita boleh bentuk jilul aba ini, yang sekarang ni kalau kita kata yang mempunyai anak, kalau saya contoh lahir 1976, generasi X, kita kata anak paling sulung mungkin tingkatan 5, tingkatan 6. Jadi bagaimana generasi ini boleh menjadi katalis, boleh menjadi kita kata enabler untuk menghubungkan generasi anak-anak dengan generasi datuk dan nenek mereka. Itu buat permulaan. Saya kira tolong kita terus pada sesi bertanya. Jelaslah. Nampaknya semua orang mengakui adanya generation gap ni, dan dari segi bentuk apa semua sekali itu saya tak nak pergi detail lah. Sebab benda ni dah jelas. Termasuklah masalah yang disebut oleh Dr. Akmal tadi tentang latar belakang hidup, pernah susah tak susah, itu pun satu gap lah. Baik, saya beralih kepada isu yang kedua. Kita tinggal situ dulu. Kemudian kita bincang kemudian terutama sekali apa yang disebut oleh Dr. Burhan tadi, iaitu pentingnya generasi menengah yang boleh menjadi faktor menyatukan antara generasi anak dengan datuk, misalnya bapa, itu penghubung. Jadi sekarang ni orang kata orang muda ni orang muda ni lebih bersemangat dan bertenaga. Okey. Sedangkan orang tua dia lebih berhati-hati dan lebih bijaksana. Dua sifat yang sangat berbeza. Jadi kalau kata yang ni nak pergi, jadi soalnya sekarang ni, bolehkah kita gabungkan antara dua karakter atau dua sifat ni supaya kedua-dua ni tidak memberi nilai negatif, tetapi masing-masing ada kekuatan, masing-masing ada kekuatan, dan kekuatan masing-masing itu dijadikan sebagai suatu yang memberi sifat positif kepada yang lain. Siapa nak mula dulu? Saya mulakan dulu. Okey, Dr. Akmal. Okey, berkenaan dengan pertanyaan Datuk berkenaan dengan sifat golongan senior yang kita kata nampak lebih berhati-hati, lebih bijaksana dalam membuat keputusan berbanding dengan golongan belia yang dikatakan semua benda nak cepat. Kata
dan lagi satu lebih bersemangat dan bertenaga. Namun demikian, walaupun kedua-dua sektor masyarakat ni mempunyai sifat yang kontradik antara satu sama lain, tapi saya lihat sekiranya kedua-dua ni digabungkan secara positif, mampu membawa impak yang positif. Sebagai contoh, sifat golongan belia ni bersemangat dan bertenaga. Orang kata langkahnya panjang, langkahnya cepat, tapi ilmunya sedikit. Contoh macam saya, walaupun saya membawa gelaran doktor di hadapan nama saya, tapi kalau saya buat penilaian ke diri saya, mengenai diri saya, ilmu saya baru 1 daripada per 5. Kalau 1 tu boleh cukup lagi lah, sebab kita kalau buat kajian tesis pun kata khusus untuk research kita sahaja. Tapi 4/5 tu saya nak dapat daripada mana? Kalau bukan daripada golongan senior ni yang dah melalui pelbagai ujian hidup, jabatan hidup dan dah melalui pelbagai pengalaman lah. Jadi orang muda yang bersemangat ni, yang bertenaga, yang kata baterinya ni energinya cukup power, masih lagi memerlukan idea, nasihat, pandangan daripada golongan senior ini. Dan begitu juga dengan golongan senior ini yang dikatakan lebih berhati-hati, lebih bijaksana, masih juga memerlukan golongan belia ini, memerlukan semangat daripada golongan belia. Sebabnya golongan senior ni dia dah, orang kata dah melepasi impian, dah orang kata dah capai lah objektif yang nak dicapai, cita-cita tapi masih ideanya masih, orang kata nilai ilmunya masih lagi tinggi. Tapi dia masih memerlukan semangat daripada golongan belia ini. Yang mana golongan belia ini memerlukan juga idea daripada golongan senior. Ataupun kita sifatkan sebagai peribahasa ada menyebut golongan senior yang kata sekilas ikan di air, dah tahu mana satu jantan ataupun betina. Jadi orang kata dalam membuat keputusan ni, golongan senior dah tahu dah sebelum buat keputusan apa akan jadi, sama ada positif ataupun negatif. Tapi berbeza dengan golongan belia ni, dia nak cepat, dia nak yang mana keputusan tu dibuat secara emosional. Tapi tidaklah semua, saya cuma cakap saja lah. Tapi kalau orang yang golongan sini ni, dia buat pertimbangan keputusan tu lebih pada rasional. Sebab dia dah melalui dah proses kematangan tu, proses cabaran hidup tu. Jadi untuk kata sinergi antara dua sektor masyarakat ni boleh dicapai atau boleh dirapatkan jurangnya. Pertama sekali yang saya nampak, sifat golongan senior ni lebih gemar mendekati atau didatangi dengan golongan belia yang punya sifat rendah diri, tahu cara nak bercakap dengan orang yang lebih senior, walaupun orang kata walaupun golongan belia ni ilmunya ada, tapi tidaklah boleh kita kata lebih tinggi ilmunya berbanding golongan. Jadi golongan belia ni perlu ada cara untuk bercakap dengan golongan senior, perlu merendah diri, dan tidak langsung sinergi antara dua ni boleh terjalin dan boleh membawa kepada perubahan positif. Yang saya nampak begitulah. Okey. Ada siapa dia nak sambung lagi? Saya sambung dulu Datuk. Ya. Sambung yang Datuk Akmal tadi. Saya rasa kita perlu fikir peranan setiap generasi itu dalam masyarakat amat penting. Maksudnya setiap generasi memainkan peranan masing-masing dalam kondisi ataupun kesedaran masing-masing. Sekarang ni cabaran besar kita adalah kita nak mencari pendekatan yang efektif untuk memadukan antara tenaga orang muda dan pengalaman orang tua. Jadi saya kira antara pendekatan yang boleh kita gunakan adalah pendekatan takamul, complementary. Orang muda komplement orang tua juga komplement orang muda. Tapi kita nak mulakan usaha ini, sudah pasti perlu kepada jiwa yang besar, hati yang boleh menampung ataupun menakung pelbagaian perangai ni. Orang muda ada perangai dia, sifat ciri-ciri kriteria masing-masing. Jadi barulah kita boleh memulakan satu gerakan. Sebab posisi masing-masing itu penting. Orang muda dia tidak boleh nak terlalu mengikut orang tua. Tidak, ciri-ciri ataupun keistimewaan dia sebagai orang muda itu akan hilang. Sama juga orang tua ataupun generasi yang lebih berpengalaman ini, mereka sudah pasti kata strict ataupun kekal dengan pandangan mereka yang sebahagiannya berdasarkan pada pengalaman. Jadi ini yang diperlukan oleh orang muda. Cuma platform ataupun usaha itu perlu digerakkan secara bersama.
Yang saya nampak sekarang ni orang muda dengan cara mereka, orang ketua yang lebih pengalaman dengan cara mereka juga. Tidak ada satu titik pertemuan untuk kita kita cari supaya sinergi antara kedua ini akan memberikan kesan ataupun impact yang lebih berganda. Okey. Ya. Membesarkan jiwa. Macam mana ni? Saya setuju dengan Dr. Burhan tu, Datuk. Apabila kita mengambil pendekatan atakamul, complementary. Kita ni, walaupun generation gap, orang muda, kita tak kata versus orang tua lah. Orang muda bersama dengan orang tua buat dalam satu kerja. Kita memerlukan dua-dua pihak untuk menjadikan satu kerja yang lebih efektif, satu kerja yang lebih mendatangkan impak yang lebih tinggi. Kita nak ke kalau orang muda dia berfikiran seperti orang tua, seperti datang dalam mesyuarat, duduk minum kopi, bagi idea, tapi bila kita minta buat kerja dia tak buat. Dia tidak. Ini tuduhan terhadap orang tua ni. Dia kata orang tua cakap saja buat tidak. Betul ke? Bukanlah Datuk. Tapi dia sudah energetik Datuk. Energetik Datuk. Ya ke? Energetik. Ini ikut pengalaman dia sendiri tempat dia kerja, aku tak tahu lah. Tapi dia bukanlah kita kata satu pemikiran, mungkin itu orang yang malas lah Datuk sebenarnya. Orang yang malas, kita tidak buat kerja, kita minta buat kerja, tidak minta buat kerja. Tapi dia satu contoh Datuk. Maknanya kita memerlukan orang tua ini dia banyak komitmen. Dan apa yang kita perlukan dalam mesyuarat adalah buah fikiran yang mana akan dilaksanakan oleh orang muda. Tapi dalam satu komposisi itu, orang muda semuanya seolah-olah mengambil tugas memberi idea. Jadi siapa yang akan menjalankan tugas untuk melaksanakan? Baik, kalau orang muda bagi idea, tak sempurna ke idea dia tu? Saya menarik Datuk pernah buat satu dialog orang muda, idealisme orang muda kan. Idealisme orang muda. Orang muda dia seperti mana Dr. Akmal sebutlah, experience. Yang menyebabkan jurang antara orang muda dan orang tua adalah pengalaman. Pengalaman ini tidak diajar di dalam kelas Datuk. Pengalaman ni mesti dilalui. Bagi orang muda ini untuk mencapai tahap idea pemikiran yang disempurnakan oleh orang tua, dia melalui pengalaman. Ataupun orang muda ini dia perlu belajar melalui, sama ada melalui perkara betul atau melalui kesalahan. Jadi kadang-kadang dalam satu keputusan kita memilih risiko lah. Kalau yang berisiko tinggi, kita tidak mahu satu idea cuba-cuba. Kerana dia satu keputusan yang berisiko tinggi. Tapi kalaulah keputusan yang kita mahu satu pembaharuan, yang kita kata risiko rendah punya keputusan, maka idealisme orang muda perlu diraikan. Tapi yang berlaku jurang ni dalam orang muda dan orang tua ni Datuk, sebenarnya kita dah kata perbezaan itu adalah satu rahmah lah. Kita kata kita setuju ada perbezaan, kita kata perbezaan ini tidak boleh dielakkan. Tetapi mengapa ada yang melihat perbezaan itu satu sisi yang negatif? Kerana perbezaan itu tidak diurus. Saya berminat bahawa generation gap ni dibincang telah lama Datuk. Pada awal 20-an dulu telah bincang. Kerana orang muda dia telah meletakkan satu persepsi negatif kepada orang tua, seperti jangan dengar orang yang berumur 30 tahun berkata-kata. Jangan dengar. Live your life. Jadi inilah yang menjadikan berlaku jurang yang kita lihat daripada persepsi negatif pada tahun 1960 itulah. Dan saya kira yang dibentangkan oleh Dr. Tiraha boleh silakan. Sila. Jadi saya bersetujulah dengan pendapat Dr. Akmal, Dr. Burhan ya. Kalau kita tengok balik lah, kalau saya tengok balik pada penulisan atau kajian-kajian yang dibuat oleh Profesor Syed Muhammad Nakib atas dalam buku beliau, macam dalam risalah, dalam buku
risalah untuk kaum muslimin. Okey. Islam and secularism, and makna kebahagiaan dan pengalaman dalam Islam. Dia menyatakan kat situ bahawa jurang generation gap ni adalah sesuatu perkara yang sangat asing dalam Islam. Bagaimana tu? Kan? Sebab apa? Dia kata disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama adalah sebabnya adanya wahyu Allah SWT, iaitu Al-Quran itu sendiri. Dia mengatakan bahawa dalam Al-Quran itu sendiri mengajar kepada kita bagaimana tata cara adab kita dalam ini sesama manusia. Dalam ayat hablum minallah wa hablum minannas. Yang kedua, dia kata faktornya adalah faktornya adanya wujudnya insan kamil, insan yang kamil yang sempurna, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dan di situ menjadi uswatun hasanah kepada umat Islam. Dia ambil ayat daripada laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah dalam surah Al-Ahzab 1. Dan kemudiannya kita tengok baliklah sebenarnya kalau tanpa orang tua, siapalah orang muda. Dan orang muda pun kadang-kadang dia rasa kalau dia boleh ejah WhatsApp tu, dia boleh orang kata boleh belajar teknik-teknik dalam WhatsApp dan sebagainya. Orang tua kadang-kadang dia kata tak pandai dia. Tapi kena ingatlah, bila orang tua ni dia ada cara dia. Dia ada kelebihan atau kemahiran yang lain pula. Kan? Jadi kita kena tengok balik kan. Balik tengok pada kisah zaman Nabi lagi Kita tengok Saidina Ali dalam umur dia 8 tahun dia dah sanggup tidur di tilam tempat tidur Rasulullah SAW demi memastikan Rasulullah SAW dapat keluar daripada Mekah untuk hijrah ke Madinah. Dan Abdullah bin Abu Bakar menjadi pengantara. Sementara Asma bin Abu Bakar seorang yang masih gadis tapi dia sanggup menyediakan makanan untuk Rasulullah SAW. Itu juga Usamah bin Zaid yang sanggup mengetuai angkatan Islam ke wilayah Syam ketika itu usianya 18 tahun dan satu umur yang sangat relatif dengan orang muda. Tapi dalam yang masa yang sama dia bersama dengan Rasulullah SAW maknanya orang yang lebih berumur daripada mereka. Dan kita tengok pula dalam dunia ilmu misalnya. Contohnya Imam Syafi'i. Umur 18 tahun Imam dia dah boleh bagi fatwa di Mekah. Ibn Sina, seorang legenda perubatan dan ahli falsafah, dia pernah dicatat sebagai membaca karya penting pada zaman sewaktu lingkungan 18 tahun. Imam Ghazali pula seorang gegasi intelektual. Imam Ghazali, ulama dalam sejarah ketamadunan dan penulis kitab agungnya masih dibaca seperti Ihya Ulumuddin. Jadi kita orang cakap kira orang muda dulu dah hebat. Zaman bukannya zaman akhir-akhir ni lagi zaman kegemilangan Islam tu sendiri dah wujud jurang-jurang ni, tetapi itu yang dikatakan oleh Naqib Al-Atas ni, dia kata tak ada wujudnya jurang sebab dikawal ataupun dua faktor Al-Quran dan juga contoh teladan pada Rasulullah SAW itu tidak menyebabkan wujudnya jurang tersebut dan itulah menyebabkan Islam itu berkembang dan di situ akhirnya pada hari ini masyarakat ataupun ummah melihat bahawa wujudnya jurang itu dan perkara ini tak dinafikan. Kalau kita kembali kepada apa yang dikatakan oleh Muhammad Naqib Al-Atas itu memanglah tak wujud sebenarnya. Kalau kita kembali kepada dua perkara iaitu Quran dengan uswatun hasanah kepada Rasulullah, maka di situ tak wujud sebenarnya jurang itu. Sebab apa? Walaupun wujud jurang itu pada hari ini seperti mana yang dikatakan oleh Dr. Akmal, Dr. Burhan dan Dr. Ikhlas dari segi pergaulan, percakapan, dari segi idealismnya, dari segi nak melontarkan kata-kata, dari segi etika bekerja dan sebagainya, memanglah ia tidak menjadi penghalang sebenarnya untuk kita mencapai kesepaduan. Ia bukan satu penghalang untuk kita mencapai kesepaduan antara generasi demi mengecapi kejayaan bersama-sama.
maknanya generasi muda dan juga generasi tua boleh bergabung. Tak ada masalah sebenarnya untuk bergabung tenaga, idea dan juga tenaga dalam memberi satu implikasi kepada komunikasi yang lebih berkesan dan memupuk motivasi dalam diri sesama orang tua dan orang muda, meningkatkan produktiviti dan kerjasama berkumpulan serta meningkatkan kesetiaan pekerjaan terhadap pekerjaan sekaligus mengurangkan kecenderungan yang kepada perkara-perkara yang membawa kepada ketidakharmonian antara golongan muda dan juga golongan tua itu sendiri. Okey, saya pungut dua idea sini. Satu ialah idea tentang kata Profesor Syed Najib Al-Attas. Dia kata yang mengurangkan jurang generasi itu ialah dalam masyarakat Islamnya ada Quran Sunnah. Kalau kita translate dengan lebih luas, maknanya adanya macam apa tu Dr. Burhan kata tadi, adanya satu sistem nilai. Sistem nilai yang unggul, yang lebih fundamental tetapi disokong oleh majoriti besar. Itu kan? Jadi kalau sistem nilai itu boleh menjadi satu faktor yang boleh menyatukan antara generasi apakah, dan saya nak sambung lagi dengan membina jiwa besar. Jadi kalau seorang itu jiwa dia kecil, dia tidak boleh menerima pandangan orang lain. Cuba kita perluaskan perbincangan ini, luaskan sikit supaya kita lebih detail dalam ni. Siapa nak mula ya? Akmal, Dr. Akmal. Berkenaan dengan jiwa besar, membesarkan jiwa ni saya sangat setujulah Datuk. Dia melibatkan dua karakter yang berbeza dan kedua-dua ni mempunyai perbezaan pandangan. Jadi untuk merapatkan jurang ni saya kira memang kedua-duanya perlu main peranan penting iaitu dari segi membesarkan jiwa. Yang mana sebagai contoh misalnya golongan senior ni apabila menyuarakan pandangan biarpun sedikit bertentangan yang diterima oleh golongan belia, seharusnya golongan belia ni mengambilnya meraihkan pandangan golongan senior ini. Maksudnya membesarkan jiwa. Tidaklah boleh kata zaman dahulu dengan zaman sekarang berbeza. Tidak boleh kata begitu. Jadi kena raihkan pandangan daripada golongan senior dan juga yang golongan belia ini apabila menyuarakan pandangan yang mungkin sedikit kontradik dengan sifat ataupun karakter yang dibawa oleh golongan senior ini, seharusnya golongan senior pun meraihkan juga ataupun sekiranya ada silapnya perlu memberi tunjuk ajarlah supaya kesepaduan tu sinergi antara dua sektor masyarakat ni dapat dijalinkan. Tapi Dr. Akmal, saya takut sekali kalau kita kata orang tua yang kata Dr. Akmal tadi, maknanya dia ada makan garam dulu, pengalaman dulu. Tidakkah ini yang menyebabkan generasi tua ni ego? Okey, tak dinafikan Datuk. Ego ni kalau saya nak kata bukan sahaja ada pada golongan senior. Setiap peringkat umur ada egonya. Kalau kita lihat anak kecil, kan kalau ditegur pun umur 6 tahun pun 7 tahun pun ada ego dia. Cuma yang berbeza tahap ego tu. Cuma kalau kata nak tackle ego tu bagaimana, pertama sekali saya nampak golongan belia ni perlu meraihkan dahulu pandangan yang dilontarkan oleh golongan senior. Kemudian yang kedua, sekiranya rasa kurang selesa dengan pandangan tersebut, pilih waktu yang sesuai. Masa pun, timing pun sebenarnya sangat mempengaruhi dalam pembuatan keputusan tu. Sebab orang golongan senior ni sifatnya sensitif, tapi saya tidak cakap secara saya cakap secara keseluruhan lah. Iyalah. Jadi sekiranya orang golongan belia ni tidak bersetuju dengan pandangan yang dikemukakan oleh golongan senior, dengar dahulu, raihkan dahulu, kemudian pilih masa yang sesuai, duduk ajak berbincang, dan saya percaya dengan cara tersebut boleh membuka ruang dan peluang kepada orang golongan belia dan senior ni untuk kata itu maknanya membesarkan jiwa di kalangan orang muda.
Ya, maksudnya orang muda kena pandai tackle cara nak berhadapan dengan golongan senior. Sebab tu kalau kita lihat pada tajuk yang topik yang cuba diketengahkan pada hari ini, apa inisiatif orang muda. Jadi peranan yang paling besar yang perlu dimainkan adalah orang muda. Orang muda perlu memahami dahulu karakter orang yang lebih senior. Perlu hormat, perlu bercakap dengan penuh adab. Maksudnya tidak bolehlah kata nak menang je kan. Kita raikan dahulu, ambil dahulu apa yang dikatakan oleh yang dilontarkan oleh golongan senior. Sekiranya tidak berpuas hati ataupun Okey, Dr. Akmal. Saya nak tengok kalau macam mana nak besarkan jiwa orang tua pula. Yang saya katakan ego tadi. Tak apa siapa dia, orang lain siapa dia nak ulas ni. Tadi dah tak jelas lah, orang muda ni kena macam-macam lah. Tapi masalahnya, masalah problem orang tua yang ego, yang tidak nak membesarkan jiwa. Makin ego, makin sempit dadanya, makin hebat cara berfikirnya, makin kuat egonya. Macam mana nak besarkan jiwa ni? Atira jawab apa? Dr. Atira. Macam mana kita nak besarkan jiwa orang tua pula dah? Hamba orang tua dah. 45. Atirah ni muda lagi. Kalau tidak saya tak pilih mari sini. Apa dia kata 40 tahun kata? Itulah dalam perkiraan saya dia ada dua jenis. Satu orang muda, satu orang tua. Jadi masih lagi dalam kalangan orang muda lah. Betul lah. Jadi kalau menurut tadi Dr. Akmal kan, kita orang muda lah, tak apalah, saya pun anggap saya muda lah, tapi saya realiti saya tahu saya sakit-sakit urat dah. Okey lah tu. Jadi orang muda ni dia menyantuni orang tua dengan cara meraihkan kan, so mendengarlah, kita dengar dulu apa kata lah. Tapi bagi orang tua pula, macam mana dia nak meraihkan orang muda ni. Jadi mungkin dari situ perlu ada KPI dia lah. Key Performance Index mungkin di situ. Dari segi mungkin dari segi cara bekerjasama tu perlu dianotasi ataupun perlu di-updatekan lah cara kerjasama. Lepas tu dari segi buat kerja tu mungkin perlu pada konsisten lah. Sebab kadang-kadang orang muda dia kata orang tua ni dia lantik kita dalam organisasi lah. Dia tak buat kerja tu biasa yang dengar lah kan. Tapi bagi saya kalau melibatkan lantikkan tu maksudnya kena buatlah kerja tu kan. Artinya bagaimana orang tua nak menghadapi bila dilempar dengan kata lepas tangan lah pun orang tua ni kan bila jadi sebenarnya perlu kepada maknanya dalam diri orang tua itu sendiri, maknanya tak perlulah rasa diri tu tak menyumbang apa-apa ataupun tak larat nak buat kerja dan sebagainya kan. Tapi itulah sebenarnya generasi tua dah menyumbang ilmu dan juga pengalaman. Knowledge dan juga experience kepada orang muda kita. Dan orang muda kita ni lah hari ni lah. Contohnya lah bila kita dilantik sebagai apa-apa, di situlah sebenarnya usia muda kita dilantik kan. Orang cakap tak layak lagi ni. Dr. Akmal awak dilantik sebagai pengurusi dalam certain Masjid Dakwah Negara contohnya kan. Tapi sebenarnya kalau bekerja dengan orang tua yang berilmu dan experience seperti Prof kita dan kita akan sebenarnya dalam dia lantik kita, berapa dia lantik kita ni, marilah kat sini lah. Saya tahu dah perangai ayahanda kita ni macam mana. Dia buat, dia tahu. Satu hari kita akan belajar apa yang dia lemparkan kepada kita hari ni. Jadi orang tua ni saya nampak gitulah. Maksudnya dia sedaya untuk nak bagi pengalaman yang dia ada tu dan ilmu yang ada tu secara langsung dan secara tak langsung kepada kita. Jadi inilah maknanya orang tua ni janganlah berasa tak dihargai atau tak ada nilai dah. Tak ada sampai ke sudah
Sebab kalau orang yang berilmu, orang yang sentiasa memberi ilmu dan memberi experience kepada orang lain, pengalaman yang baik kepada orang lain, maka dia akan dikenang seperti seorang pelukis gambar ataupun apalah gambar saja, bila dia lukis, lukisannya sangat cantik, lukisannya sangat bernilai, jadi dia meninggalkan satu kesan kepada orang-orang yang generasi kemudian yang melihat kepada lukisannya. Okey. Saya rasa Dr. Ikhlas nak lanjutkan masalah macam mana nak educate orang tua supaya lebih berjiwa besar, tidak ego. Sebenarnya Datuk, jawapan tu saya buat masa ni saya tak terlintas lagi lah. Cuma saya rasa jawapan tu jawapan tu ada pada orang tua lah. Ada pada orang tua. Jawapan tu mungkin ada pada Datuk. Cuma saya tengok orang muda ni dia bukan sekadar berjiwa besar. Sebab ego orang saya kata orang senior lah, orang yang lebih senior dalam apa-apa organisasi pun, ini adalah satu perkara yang pasti wujud kerana mereka ada sumbangan mereka dalam sesuatu perbuatan itu. Apatah lagi keputusan yang hendak dibuat ini adalah seolah-olah meninggalkan apa yang telah mereka tabur bakti sebelum ini. Jadi selain berjiwa besar, orang muda perlu pertama dia kena rasai kehadiran orang senior di dalam keputusan mereka. Apa jua cara pun, melalui cara kompromi ataupun sebagainya, kerana kita mengurus konflik dah. Kita sedang mengurus konflik. Dan satu lagi adalah ketabahan. Ketabahan dalam membuat keputusan. Satu kesannya kita akan dimarahi kerana apatah lagi kalau keputusan yang kita buat memang benar silap. Dan ini orang muda perlu mengambil sebagai satu pengajaran. Inilah satu stage. Setiap orang ni di hidup ada peringkat. Stage dia buat salah, dia betulkan, dia bersama pengalaman orang tua dan sebagainya, untuk satu masa nanti dia akan menjadi generasi yang tua untuk membimbing generasi yang akan datang. Okey. Orang tua dia penuh dengan nostalgia. Ini saya dah buat macam ni dulu, ini gini dulu, ini jalan saya, ini jalan saya. Sehingga nostalgia tu kadang-kadang, kata setengah orang, menyebabkan dia menjadi bodoh balik. Pasal otak dia tu tak boleh menerima dah benda-benda yang baru. Sedangkan orang muda, dia penuh dengan impian. Jadi antara nostalgia dengan impian, dia ada kontradiksi juga tu. Kadang-kadang kontradiksi yang boleh menyukarkan perhubungan. Dan nak buat keputusan pun susah. Macam mana nak cuba kompromikan tu? Siapa dia nak dulu ni? Nak cakap dulu. Saya mula cakap lah. Okey. Dalam melihat nak mencapai satu keputusan yang melibatkan dua sifat karakter, dua sifat yang berbeza ni, Datuk, saya melihatnya paling penting adalah seni komunikasi. Seni komunikasi. Mana golongan belia tahu cara nak berkomunikasi dengan golongan senior, dan golongan senior pun tahu cara nak berkomunikasi dengan golongan belia. Macam mana nak kata, nak pecahkan satu stigma dalam kepala orang tua bahawa dia ni dia sudah melaksanakan satu kejayaan, nostalgia dia tu. Macam mana seni berkomunikasinya? Okey, sebagai contoh, apa yang kita cuba sampaikan ni adalah maklumat, yang mana komunikasi ni adalah satu penyampaian maklumat yang melibatkan lisan dengan bukan lisan lah. Kalau kita lihat macam golongan senior ni, dia lebih menggunakan seni komunikasi yang bukan lisan. Maksudnya dari segi bahasa tubuh, dari segi ekspresi muka. Jadi maksudnya nak mulakan dengan nostalgia ni, golongan belia ni mulakan dengan topik kesukaan golongan senior ni. Maksudnya tackle dengan cara nak mendekati, maksudnya golongan
belia ni nak approach golongan senior, mulakan dengan topik kesukaan golongan senior. Yang mana mulanya nostalgia lah. Kalau kita kata, kalau saya pengalaman saya sendiri, saya cuba mendekati golongan senior, saya akan tanya macam mana zaman nenek dulu. Dia sampai Z, sampai derajat. Jadi kita akan jadikan nostalgia, kita raikan nostalgia ni sebagai pada impian kita. Saya nak jadi macam nenek lah. Saya nak jadi macam atuk lah. Kalau kata kita kata nenek kita seorang guru besar contohnya. Jadi saya percaya seni komunikasi sangat memainkan peranan penting. Dan satu lagi, kalau kita lihat apa yang saya nampak lah, apa yang cuba dibawa oleh orang zaman dahulu yang ada sampai sekarang, contohnya peribahasa. Kenapa peribahasa dicipta ketika zaman orang dulu? Sebab salah satu caranya, peribahasa adalah salah satu cara penyampaian maklumat yang mana orang zaman dahulu nak menegur, nak menyindir, nak memeli, dia berlapik. Sebab mementingkan kesantunan berbahasa berbanding dengan orang zaman sekarang. Contohnya kalau kita lah orang beli, golongan beli ni, kalau kita nampak air yang tenang, kita kata oh seronok ni kalau dapat berenang. Tapi berbeza dengan golongan yang senior ni, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Maksudnya dia lagi nampak. Jadi kat situ saya melihat untuk mendekati golongan senior ni, gunakan komunikasi yang berlapik, pentingkan, tinggikan nilai kesantunan berbahasa. Jadi bagi saya tiada masalah isu nostalgia ataupun impian, yang mana sekiranya kedua-dua pihak ni dapat titik perbezaan ni dapat disatukan dengan komunikasi yang jelas, tiada jurang, insya-Allah. Maknanya sebab itulah kadang-kala ada orang ni bila dia bincang dengan orang tua, susah orang tua nak terima. Ada orang lain, dia bincang dengan tua yang sama, mudah orang tua tu nak terima. Begitu Betul. Pandangan peribadi saya begitu, Datuk. Komunikasi itu sangat penting. Okey. Kalau boleh saya sambung sikit, Datuk. Yang Dr. Akmal tadi. Saya berpandangan lah. Antara nostalgia dengan impian tu, tiada pertentangan sebenarnya pada pandangan saya lah. Ya ke? Nostalgia orang tua tu sebenarnya jika dimanfaatkan, dia akan mengukuhkan impian orang muda. Cuma macam mana cara kita nak fikir nak membina jambatan antara nostalgia dan impian tadi. Sekarang ni bila tak ada jambatan, orang muda kata orang tua duk main dengan pengalaman dia lah. Dia buat dah. Orang tua kata orang muda ni kecek saja. Tak ada pengalaman. Idealisme memanjang. Jadi saya rasa kalau ada jambatan tadi lah, balik kepada kita kata perbincangan asas kita tadi, jambatan itu akan menghasilkan satu kompromi. Saya nak sambung sikit soalan Datuk tadi. Kemana orang tua ni kita nak fikir, sebab nanti saya pun, kami semua yang muda pun akan jadi tua juga. Yalah. Kita nak membina jiwa besar. Saya rasa itu cabaran orang muda sebenarnya. Orang tua ni dia telah melalui pengalaman dia, hidup dia, dan dia sudah ada satu set kriteria yang saya rasa tidak akan berubah. Susah dah kita nak ubah. Kan? Contoh kita kata rutin harian dan sebagainya, susah nak ubah sebab daripada muda sampailah kepada umur berusia. Jadi saya rasa di sini datangnya ataupun comes di peranan orang muda. Pada saya lah, kita tak perlu tanya orang tua pun macam mana nak menjiwa besar. So, peranan kita ni sebelum kita sampai kepada usia senja ataupun usia tua tu, bagaimana kita boleh mendekati orang tua ini dan menggali sebanyak mungkin pengalaman. Macam tadilah, kalau pengalaman seorang ahli akademik macam Prof Datuk 30 tahun, 40 tahun dalam dunia akademik. Pengalaman yang tidak ada dalam bilik kuliah, tidak ada dalam kelas. Jadi kalau orang muda ni tidak berjiwa besar, tidak mencari, tidak berusaha, ada inisiatif tertentu, maka pengalaman 30-40 tahun tadi akan hilang itu saja. Tidak mampu diwarisi oleh orang muda. Jadi saya rasa key ataupun kata kunci di sini adalah peranan dan juga kesungguhan orang muda. Okey, nanti dulu kan. Dalam akademik, kita kata bila kita buat research, kita luas sikit lah. Bila kita buat research, kita kata research itu, saya ibaratkan macam
cita-cita dan impian orang muda dia nak capai yang baru. Dan nostalgia orang tua itu ibarat literature. Jadi kita kata nak bagi idea baru mesti berasaskan kepada kajian literature yang ada. Begitu kan? Ya. Jadi kalau tidak, kita tidak ada satu asas kesinambungan yang cukup. Ya. Jadi boleh ke kita nak cuba supaya impian orang muda ni dia mesti berpijak di atas nostalgia dan pengalaman orang tua supaya dia iya ke? Ya. Pada pandangan saya, balik pada pandangan saya tadi Datuk, belum yang lain boleh bagi respon. Jadi kita kena bina jabatan tadi. Sebab pada saya tiada pertentangan. Sebenarnya nostalgia itu akan memantapkan lagi, mengokohkan lagi impian orang muda daripada tersasar. Sebab pengalaman sudah ada, literature sudah ada. Kita hanya mencari ataupun mengemukakan idea-idea baru berpijak kepada realiti dan pengalaman orang lama. Okey, siapa nak ulah? Okey, siapa nak sambung lagi ni? Ya, Dr. Antira. Ya, nostalgia dan impian orang muda dan orang tua ya. Jadi inilah sebenarnya kedua-dua ni sangat penting lah. Nostalgia ni ada pada orang tua, impian ni ada pada orang muda. Tapi sebenarnya dalam impian tu ada juga maknanya hasrat ataupun cita-cita orang tua lah. Nostalgia ni mungkin pada orang muda kurang. Pada orang tua ni dia banyak. Itu sebab dikatakan orang tua ni makan garam lebih. Jadi kalau kadang-kadang kita nak tengok kemahiran tumbuk sambal tu sendiri tak? Tumbuk sambal. Kalau kita tak belajar pada orang tua, mana akan pandai kita hari ni nak tumbuk sambal dengan lesung. Berapa butir lada, berapa besar belacan sekarang ni main bubuh dalam blender dia tak belajar orang tua lah, dia belajar melalui internet. Sebab tu dia lahir di zaman yang ICT. Tapi kalau nak tengok yang lebih real, yang lebih ni kena belajar juga dengan orang tua. Jadi di situ kena membina lah hubungan atau links yang baik dengan generasi tua dengan muda ni. Iaitu dengan mewujudkan satu bentuk kewujudan bersama ataupun new form of coexistence. Kewujudkan kebersamaan itu. Dan isu-isu, jadi bila wujudnya kebersamaan di situ, makna tak ada lagi lah timbul, maksudnya orang tua ni tak pandai, orang muda pandai lah ni kan. Orang tua ni boleh duduk rumah lah. Kalau pencen-pencen tu boleh duduk rumah, tak payah cara-cara dah lah hal-hal orang muda ni. Sebenarnya kalau saya dah umur 45 pun saya masih bergantung lagi dengan orang tua kan. Itulah maksudnya kat situ. Jadi kita bolehlah maksudnya hilangkan gap nak mencapai nostalgia dan impian itu dengan kalau wujudnya jurang, maknanya kita rapatkan balik jurang tu dengan kita stereotype tu kita kena avoid lah, maksudnya kita kena avoid, maknanya kita kena hapuskan perbezaan tu yang sangat ketara dalam beberapa perkara lah. Lepas tu kita mesti ada komunikasi, open communication and transparency, maknanya kita lebih kepada transparent lah, telus dalam kita berbicara lah, sama ada yang tua atau muda pun kan. Tapi orang tua kadang-kadang kata lebih berhikmah pada orang muda ni. Jadi hikmah tu yang kita nak tu. Ilmu pakak-pakak ada berlaku dah. Tapi cara macam mana kita nak berkomunikasi, cara macam mana kita nak cakap, nak faham mentaliti orang tua. Orang tua pula macam mana, dia lebih tahu macam mana nak jaga kita kan, orang muda ni. Yang seterusnya mungkin kita boleh adjust lah communication methods ataupun macam mana kaedah kita berkomunikasi antara orang tua dan muda tu. Lepas tu mesti kita ingat bahawa maknanya kalau tanpa orang tua tak ada lah kita ni. Tapi cumanya macam mana kita nak
mengharmonikan kedua keadaan supaya nostalgia itu dan impian itu dapat disatukan dan disepadukan. Okey. Betul. Betul. Ya. Boleh saya tambah sikit ya, Dok? Ya, silakan. Saya tengok, saya pun ada sama SKN Dr. Burhan dari sudut nostalgia dan impian anak muda. Saya rasa dia akan menjadi satu konflik ni, dia berbalik kepada asal, kepada masalah. Ya. Sepatutnya perkara ini tidak boleh berlaku konflik antara nostalgia dan harapan. Cuma sistem pewarisan nostalgia itu tidak berlaku. Kalaulah anak-anak kita dahulu, contohnya kiranya generasi tua ni, anak-anak mereka dahulu, generasi itu dibentuk apabila mereka solat di masjid yang sama, makan makanan yang sama, hidup dalam suasana yang sama, membesar dalam tempat di mana bapanya membesar, berkongsi nostalgia yang sama. Saya rasa sistem pewarisan nostalgia itu akan membawa kepada impian anak muda yang masih sama. Seperti mana kalau dahulu ayahnya seorang meniaga kedai runcit, anaknya pulang untuk membawa satu impian, membesarkan perniagaan ayahnya kepada supermarket. Itu dia membawa impian yang besar bersama dengan nostalgia. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah apabila jurang generasi itu terlalu ketara, Tok. Masalah kita adalah jurang generasi, Tok, yang Datuk sebut tu, gap generation tu, dia jadi masalah sebab perubahan drastik zaman, yang mana pewarisan nostalgia itu tidak dapat berlaku. Seperti mana saya ni generasi Y. Anak saya adalah generasi Alpha. Generasi Y dan generasi Alpha itu, saya ada satu generasi Y. Generasi Z. Generasi Z di tengah-tengah. Generasi Z ini tidak ada dalam keluarga saya. Saya generasi Y terus kepada generasi Alpha. Jadi pewarisan generasi itu tidak sama kerana anak saya hidup sekarang ini telah berubah. Mungkin dia tidak akan lagi mandi di sungai seperti mana saya mandi sungai dahulu. Dia mandi kolam renang. Jadi pewarisan nostalgia itu perlu diusahakan oleh generasi tua untuk sampai kepada generasi muda supaya kelak tidak akan berlaku kontradiksi yang besar lah. Saya bagi contoh, kalaulah nostalgia secara berfikir, katakanlah nostalgia kaedah berfikir ada dalam peribahasa. Siapa dia tadi sebut masalah peribahasa kan? Tak kemak. Ada dalam peribahasa. Kalau kita Islam ni, kita ada dalam Quran, itulah saya atas kata Quran sunnah itu boleh menyatukan gap tu, boleh menyempitkan jurang gap, jurang generasi. Tapi nostalgia Melayu tidak diwariskan, tidak diwarisi. Sebab tu sekarang ni kalau nilai-nilai kemelayuan itu nilai tempatan yang lain misalnya tidak diwarisi, maka sebab orang tidak mewariskan. Kalau saya kata macam ni, hilangnya peribahasa daripada generasi muda menyebabkan generation gap tu ada dari segi kaedah berfikir. Macam mana? Yalah, saya menyambung. Ya betul, Datuk. Memang akan hilang apabila budaya itu tidak diwarisi. Sistem pewarisan itulah yang penting. Cuma kita kena faham bahawa perubahan generasi, kalau kita tengok teori generasi, boleh jadi satu generasi itu dia hanya dalam 20 tahun. Boleh jadi singkat, Datuk, untuk mengatakan dia satu generasi. Mungkin 10 tahun. Kalau generasi sebelum ni 20 tahun, mungkin generasi baru hanya 10 tahun. Kerana perubahan drastik budaya. Jadi kalaulah kita tidak mewarisi bahasa, kalau saya berminat nak sentuh balik yang Dr. Akmal sebut tadi, bahawa dalam di Malaysia kita ada tubuh 3 generasi. Generasi merdeka,
yang mana mereka hidup dalam budaya merdeka, generasi dasar ekonomi baru DEB. Generasi DEB ini dilihat lebih proaktif. Kerana apa? Kerana sistem pendidikan telah diubah untuk mencapai dasar ekonomi baru. Dan mereka yang lahir daripada generasi DEB ini adalah mereka yang proaktif, produktif. Kerana apa? Kerana sistem pendidikan mereka dibentuk. Jadi saya, kalaulah begini, kalaulah kita rasa generasi ini terlalu cepat berlaku, perubahannya terlalu drastik, perkara yang boleh mengekalkan warisan intelektual ini adalah dari sudut pendidikan, Datuk. Seperti mana kalau saya tengok ialah bagaimana Rasulullah mendidik Anas, mendidik Ibn Abbas, bahawa mereka didik intelektual ini dari sudut pendidikan dan diwarisi. Mungkin ahli panel lain boleh sambung lah. Datuk, saya nak tambah sikit pada Dr. Muhammad Ikhlas berkenaan dengan sistem pewarisan yang saya lihat dalam isu ni. Peranan yang penting yang perlu dimainkan adalah golongan senior ni. Yang mana golongan senior perlu memainkan peranan penting lah untuk mewariskan. Contohnya kalau Datuk sebut tadi, sifat kemelayuan. Contohnya kalau kata golongan senior ni, kalau orang tengah bercakap, orang tua tengah bercakap, orang muda ni tak boleh nyampuk. Maksudnya benda-benda macam ni perlu diterapkan nilai oleh ibu bapa mereka. Iaitu pendidikan, betul kata Dr. Muhammad Ikhlas tadi, memang pendidikan sangat penting, tapi bukan saja di peringkat sekolah, malah di peringkat rumah. Yang mana guru pertama bagi proses bagi anak-anak ni adalah ibu bapa. Ibu bapa perlu menerangkanlah, okey, kalau nak menghidang lauk dengan orang yang lebih senior ni caranya begini. Kalau nak bercakap dengan orang yang lebih senior caranya begini. Maksudnya sistem pewarisan tu peranan yang perlu dimainkan adalah terputus itu. Oh, jadi macam ni lah, seolah-olah macam saya selalu duk katakan. Okey. Okey, ada masalah gangguan teknik. Okeylah, kita berpindah kepada faktor masa kita pun. Jadi hasil daripada perbincangan kita, bolehkah kita rumuskan beberapa sifat utama yang patut dikongsi oleh kedua-dua generasi tua dan muda supaya pewarisan itu boleh dilakukan dengan secara yang teratur, yang konsisten dan sebagainya. Jadi kalau tadilah, kalau macam saya kata macam ni, generasi-generasi manusia itu sama seperti sebatang sungai. Kalau keruh di hilir, keruh di hulu. Kalau jernih di hilir, jernih di hulu. Jadi kalau nak baiki kesilapan, jangan kita baiki kesilapan orang muda. Kita kena baiki kesilapan orang tua dah. Jadi sekarang ni saya tengok, terutama sekali orang politik, banyak menumpukan tumpuan kepada dia kata kita akan mendidik generasi muda kita kerana mereka itu sudah tidak mempunyai hala tuju yang jelas. Sedangkan yang merosakkan generasi orang muda itu ialah orang tua. Sepatutnya kita didiklah orang tua supaya orang tua itu ada tujuan kehidupan yang jelas, maka dia akan mengalir. Begitu kan? Saya kalau sebut lagi tentang masalah geladak lah, tentang apa semua sekali. Akhir sekali, sungai-sungai kecil, iaitu ibaratnya orang muda itu tidak ada air lagi, tidak ada budaya lagi. Penuh dengan geladak. Sifat-sifat utama yang dikatakan sharing tadi. Siapa dia nak mula dulu ni? Boleh saya sahut dulu Datuk Okey, tak apalah bagi saya ungkapkan sungai, perumpamaan sungai Datuk sebut tadi tu. Dalam bentuk sistem nilai. Tadi pun Datuk dah sebut kita golongan muda dengan golongan tua perlu bersetuju dengan satu sistem nilai yang perlu kita warisi secara bersama. Sekarang ni kita tengok yang sepatutnya kompromi, dia jadi
kontradiksi ataupun jadi konfrontasi. Patut kompromi jadi konfrontasi antara dua. Memang Datuk sebut tadilah, orang tua khususnya orang-orang yang mempunyai kuasa, orang politik ni mengatakan bahawasanya orang muda hidup mereka tiada hala tuju. Kan? Tak nampak apakah visi dan misi dalam kehidupan mereka. Orang muda pun mempunyai pandangan yang sama. Mereka mengatakan bahawasanya orang tua ni, kerja mereka ni adalah untuk menjadikan orang muda ni sebagai tikus putih. Contoh kalau kita tengok jelas dalam sistem pendidikan. Kalau zaman dahulu, saya rasa zaman Datuk belajar dahulu, ditekankan persoalan adab. Saya rasa nilai di situlah persoalan adab dengan guru, persoalan adab dengan ibu bapa, persoalan adab dalam masyarakat dan sebagainya. Kalau kita tengok modern approach atau pendekatan moden, kita lebih melihat kepada kita nak membina kerangka fikir di kalangan golongan muda. Kita buat marilah kehebatnya kemahiran berfikir, apa dia, aras tinggi dan sebagainya. Akhir sekali itu kemahiran berfikir entah ke mana, adab pun entah ke mana. Jadi seolah-olah tidak wujud suatu sistem pewarisan, sistem nilai itu yang orang muda boleh mendapat manfaat. Akhir sekali orang muda akan balik kepada tadilah, akan terpengaruh dengan zaman mereka, era mereka, persekitaran mereka. Jadi itu akan jadi balik jadi pada konfrontasi. Prioriti mereka berbeza dengan prioriti orang tua. Kecenderungan mereka, cara hidup mereka. Jadi bila dah sampai kepada tahap sedemikian, saya kira isu itu akan jadi lebih mencabar untuk kita cari jalan penyelesaian. Balik kepada soalan Datuk tadilah, saya kira betul juga pada orang tua, golongan yang berpengaruh ini, mereka menggunakan pengalaman yang telah mereka peroleh selama kehidupan itu dan input daripada orang muda. Kerana zaman berbeza. Zaman berubah. Kalau dalam apa kita kata kadar sekarang ni, zaman itu berubah dengan cepat. Satu kelebihan kalau kita sebut tentang revolusi industri, antara ciri revolusi industri ini adalah connectivity, keterhubungan. Dan saya rasa ini yang disebut oleh Rasulullah dahulu bila mula-mula berhijrah ke Madinah. Rasulullah sebut wasilul arham. Dalam konteks yang lebih mikro, lebih kecil. Sekarang ni keterhubungan, connectivity hasil daripada zaman digital ini, saya rasa itu satu kelebihan yang besar untuk kita menghubungkan kembali, mencari jalan-jalan yang lebih efektif, menghubungkan antara golongan muda dengan golongan supaya masing-masing tak rasa terasing. Orang tua rasa terasing, orang muda rasa terasing. Okey. Dr. Atira. Dia angkat tangan tadi. Nak habis dah kan ni Ana? Jangan panjang-panjang lah, pendek-pendek. Pendek lah. Jadi sifat-sifat yang perlu adalah kepada kedua-dua generasi, walaupun tua ke muda ni, kita makhluk Allah SWT, hamba Allah SWT yang diciptakan untuk menjadi khalifah Allah lah. Jadi apa yang perlu, ada sifat-sifat yang saya lihat lah. Saya pun masih baru belajar. Kita tak nafi kadang-kadang ada ego pada orang tua, ada juga kan. Kadang-kadang kita perhati sendiri. Tapi sebagai golongan muda ni, kita macam mana kita nak menghadapi kan. Jadi sifat-sifat yang perlu saya rasa tanam pada diri individu ataupun kelompok insan itu adalah, yang pertama mestilah cinta kepada ilmu. Yang pertama mesti ada rasa cinta untuk mendalami ilmu itu. Dan kita tahulah ayat-ayat Quran, hadis tentang ilmu ni tak payah saya cerita. Yang kedua ni tentang adab. Adab. Adab sesama insan ni tak lain tak bukan, kalau sebut adab ni kita mencontohi kepada Rasulullah SAW. Kalau kita sebut mencontohi uswatun hasanah daripada Rasulullah SAW, makanya kita kena kembali pada ayat Quran yang biasa kita baca tu, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Di situ ada dua perkara. Kalau nak cinta pada Rasulullah SAW, nak mencontohi adab-adab dan akhlaknya, maka perlu ada dua perkara di situ, iaitu yang pertama daripada ayat Al-Quran itu ialah al-hub, dan yang kedua al-ittiba. Maknanya kalau kita kata kita sayang Rasulullah SAW,
maka itu al-hub, sayang, kasih sayang kita. Yang kedua, mestilah kita mengikut contoh teladannya, iaitu al-ittiba. Yang itu di situ akan melahirkan adab ataupun akhlak yang mulia. Dan seperti mana contoh kita dalam dunia hari ini, kalau lalu tepi orang walaupun makcik sapu sampah sekalipun, kerani ke, kita tengok kita ni lecturer, lalu makcik sapu sampah dia, kadang-kadang tegur, kadang lalu begitu lah. Kok kat depan tu pun kita tak bagi salam. Sedangkan dalam adab sebagai seorang Islam, tak kira tua ke muda, mestilah yang utama sekali menyampaikan, memberi salam. Dan kalaulah susah untuk kita nak memberi salam, itulah permasalahan yang akan wujud sampai bila-bila. Yang kedua, mestilah dalam merapatkan jurang antara generasi tua dan muda ni, yang antara yang paling penting sekali, tak kira tua muda, mesti ada sifat nak meminta izin. Dalam Islam ni lah, minta izin dalam apa-apa sahaja perkara yang berkaitan lah dalam urusan kita dengan orang tua dengan orang muda ni. Walaupun nak tubik rumah sekalipun, katakan nak tubik rumah lebih ke 10 dah, mesti meminta izin juga. Kalau bapa sekalipun nak keluar dari rumah, mesti minta izin dengan anak. Boleh tak ni? Abah nak tubik mata, kan? Takut sesak. Kalau anak nak tubik lebih lah. Takut bukan sesak. Takut pergi rumah hafsa lagi. Okey, dan seterusnya mestilah wujudkan kasih sayang. Seterusnya mesti kasih sayang, mesti wujud kasih sayang. Kita kena ingat kita kena impas kembali cara kristianisasi atau cara orang Kristian dia jalankan dakwah ni, paling utama dia usulkan di situ ataupun dia amalkan dalam dia orang punya pendakwah ni ialah melebarkan kasih sayang, memberi kasih sayang. Jangan tunggu kasih sayang itu datang. Kita yang kena memberi. Bila kita memberi, maka secara tak langsung kasih sayang itu akan kembali kepada kita. Yang seterusnya adalah generasi muda ataupun itu mestilah menepati janji. Kalau janjilah, kita tahulah hukum kalau tak menepati janji ke apa tu lah. Jadi kadang boleh menyebabkan kita kecewa. Walaupun benda sikit je, tapi disebabkan perkara tersebut merupakan aspek janji, maka kalau dia dimungkir atau tak ditepati, maka akan menyebabkan kekecewaan di antara generasi muda atau tua lah. Jadi yang seterusnya adalah tolong menolong atau kerjasama. Maknanya di situ kita tahulah generasi muda dan tua masing-masing ada nostalgia, masing-masing ada impian, masing-masing ada kemarahan. Jadi di situ kita kembali pada Al-Quran, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala Okey, Dr. Ikhlas. Okey, betul. Saya rasa untuk sifat yang perlu ada pada generasi tua dan generasi muda lah untuk kita kata focal point dia. Tapi saya rasa benda ni, perkara ni pun telah disebut oleh Dr. Burhan dengan Dr. Atirah, iaitu sistem nilai tu. Nilai matlamat kita apa, kita nak ke akhirat, kita nak jadi hamba Allah. Jadi itu kita jelas dari aspek itu. Dan satu lagi, kita kena faham bahawa kita berbeza. Kita kena set, kita kena mindset bahawa kita berbeza. Saya rasa saya dengan Datuk banyak perbezaannya dari sudut idea kan, Datuk. Tapi perbezaan itu ada. Apatah lagi saya dengan orang lain juga berbeza. We are different. Jadi perbezaan itu kita kena faham. Kita kena faham apa realiti perbezaan. Begitu juga kita kalaulah saya balik kepada sejarah Islam dahulu, bahawa Rasulullah SAW sendiri, saya rasa kita telah disebut tadi bahawa bagaimana Rasulullah mendidik cara generasi Rasulullah dengan generasi muda. Generasi muda Rasulullah mendidik. Kemudian Rasulullah ada satu mentoring seperti mana Ibnu Abbas kan, Rasulullah dukung di belakang, ya gulam inni wa'allimukal kalimat, kan, wahai anak, aku akan ajari kamu beberapa pesanan. Jadi mentoring.
Dan Rasulullah juga beri kepercayaan kepada orang muda. Inilah satu sifat yang perlu ada. Kita orang muda, kita percaya kepada orang tua untuk memberi pandangan. Orang tua kena percaya kepada orang muda untuk melaksanakan. Jadi kepercayaan. Seperti mana saya rasa kalaulah tadi disebut Usamah, Dr. Atira sebut Usamah bin Zaid mengepalai Panima pada usia dia 18 tahun. Bukan itu saja. Contohnya saya tengok seperti Atid bin Uttab bin Usaid. Saya rasa bacaannya ada Attab, ada Uttab dan sebagainya lah. Itu juga telah menggantikan Rasulullah untuk menjaga Mekah dan Madinah ketika tiada Rasulullah. Ketika umurnya pun masih muda. Juga Mus'ab bin Umair sebagai mubalik ke Madinah ketika dia masih muda. Jadi kepercayaan untuk melaksanakan aspirasi orang tua ini perlu diberi kepada orang muda, dan orang muda kena percaya apa yang diberi oleh orang tua. Jadi sistem kepercayaan itu susah untuk kita belajar, tetapi ia perlu dibentuk. Dan komunikasi sentiasa terbuka lah. Datuk pun selalu buka kepada komunikasi, seperti mana hari ini pun kita berkomunikasi, mencurahkan idea walaupun ada yang mungkin Datuk tidak setuju, tapi keep communication open. Terbuka, komunikasi terbuka supaya kita dapat kurangkan sebarang apa kita panggil kontradiksi. Itu saya dulu. Okey. Dr. Akmal. Terima kasih Datuk. Berkenaan dengan soalan Datuk tadi, sifat utama dalam kehidupan masyarakat, saya kira kesemuanya telah pun diketengahkan oleh sahabat panel saya, baik Dr. Quran, Dr. Atira, Dr. Muhammad Ikhlas. Cuma saya boleh simpulkan secara general lah. Apa sifat utama yang perlu ada? Saya melihat sifat utama yang perlu ada dalam kedua sektor masyarakat ini, yang saya lihat adab, tetapi lebih kepada orang golongan yang belia ni lah. Dan sifat meraihkan sesama. Maksudnya orang golongan belia ni meraihkan pandangan golongan senior, dan golongan senior juga meraihkan. Tapi meraihkan tu bukan bermaksud mengiyakan secara total. Tapi maksudnya meraihkan diselitkan dengan unsur nasihat, unsur pandangan, unsur pengalaman. Juga dengan golongan belia ni, yang mana golongan sendiri meraihkan tu bukan bermaksud meraihkan secara total pandangan yang dimukakan oleh golongan belia ni, tapi meraihkan memahami peredaran zaman sudah berubah, yang mana keinginan, impian orang zaman dahulu dengan sekarang berbeza. Kalau kita tengok generasi pun, setiap peringkat generasi pun berbeza. Jadi meraihkan sesama supaya kebersamaan terwujud. Selain daripada adab pun saya setujulah, sangat perlu dititik beratkan untuk golongan belia, yang mana Dr. Atira tekankan tadi, kata kalau berhadapan dengan orang yang lebih tua atau lebih senior pada kita, mulakan dengan beri salam. Tak kisahlah kalau yang walaupun kita lecturer memegang gelaran doktor, tidak bermaksud kata bila berselisih dengan cleaner, kita perlu memberi salam. Kata orang muda ni perlu memulakan dahululah. Saya kira itu saja. Okey, terima kasih. Kita ada lebih kurang tak banyak dah. Kita boleh buat kesimpulan sekarang. Saya bagilah lebih kurang 2-3 minit seorang. Saya nak mula dengan Dr. Atira dulu sebab dia dah simpul tadi. Cuba buat kesimpulan semula lah. Macam mana? Daripada perbincangan kita tu sekali, apakah kita ada kesimpulan persoalan tadi? Sudahkah orang-orang muda memainkan peranan mereka, berusaha untuk mengurangkan gap antara mereka dengan orang-orang tua, golongan tua, supaya masyarakat kita boleh berkembang dengan licin? 2 minit lah, ambil 2 minit. 2 minit. Terima kasih Anda. Jadi Alhamdulillah, kalau balik kepada sama ada kita orang muda dah mainkan peranan ke belum, sebenarnya
kembali kepada individu ya. Kira individu itu menyontohi atau mencontohi daripada Al-Quran dan juga citra daripada insan kamil itu Rasulullah SAW, adab dan akhlak itu, maka tak mustahil bagi individu tersebut dapat menyantuni orang tua. Tak kira orang tua muda ataupun kanak-kanak sekalipun ada adab dengan anak-anak kecil, dengan guru, dengan orang yang lebih tua daripada kita ya. Jadi saya tak nafikan dia bergantung pada individu. Sekiranya individu mempunyai ilmu dan juga adab dan hikmah yang tinggi, sudah pasti dia dapat mentakwil kehidupan sebagai insan ni, tak kira dia orang muda ke orang tua ke, dia dapat menyantuni sesama insan tu dengan lebih baik ya. Sebab apa kita nak di situ adalah melahirkan satu komunikasi yang lebih berkesan lebih baik, lebih positif Lepas tu masing-masing kita sesama insan, tak kira orang tua atau muda sekalipun, kita perlukan pada satu konsep motivasi motivasi dalaman diri kita, dan kita perlu kepada motivasi pada insan yang lain untuk kita dan kita nak meningkatkan produktiviti kerja kita ataupun produktiviti dari segi ideal kita, pemikiran kita perlu kepada nostalgia dan impian itu perlu dicanai atau perlu digabungkan sebaik mungkin dan seterusnya akan meningkatkan produktiviti dan kerjasama sesama individu dalam kumpulan dan akhirnya sudah pasti dapat memperkasa ataupun kita dapat mampu umat Islam mampu membangun dan memperkasakan umat Islam itu sendiri dan ia secara tak langsung menjadi satu uswatun hasanah kepada masyarakat yang tidak Muslim dan juga secara khususnya kepada masyarakat Muslim itu sendiri. Allahu a'lam dan setakat ini syukur alhamdulillah sebenarnya masyarakat Malaysia dalam usaha mereka sentiasa belajar untuk menyantuni orang tua. Allahu a'lam. Okey, terima kasih Dr. Ikhlas. Okey. Nampak dia dah bersedia tu Untuk kesimpulannya, saya kira kita berbaliklah kepada memahami generasi itulah yang membentuk sifat peribadi seseorang dan kita tahu bahawa saya hari ini adalah sebagai saya kerana yang membentuknya adalah persekitaran dia sebagaimana almar'u miratu akhi. Almar'u tu akhi ni kita mungkin boleh istilah kawan-kawan tapi sebenarnya dia adalah generasi yang di persekitarannya, itulah yang membentuk seseorang individu. Jadi mungkin Datuk dibentuk kerana persekitaran Datuk yang dahulunya bagaimana dan orang-orang lain juga persekitarannya sendiri dan itulah cuma menjadi titik utama kita adalah saling mengasihi dan saling menghormati, hormat. Saya guna keyword hormat sebagai kesimpulan pada hari ini. Mengambil semangat hadis Nabi SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Dan bukanlah dalam kalangan kami iaitu umat Muhammad orang yang tidak menyayangi orang muda lah, saghir tu kita kata orang muda dan tidak mengagungkan, menghormati ataupun dalam riwayat lain adalah mengiktiraf kemuliaan orang tua. Itu adalah poin kepada kesimpulan saya pada hari ini. Sekian, terima kasih. Okey, Dr. Burhan. Ya, saya rumus ringkas itu. Saya kira inisiatif orang muda ini masih belum memadai untuk menyempitkan ataupun mengurangkan jurang antara generasi. Saya kira beberapa kata kunci yang kita boleh bersetuju pada petang ini antaranya adalah sistem nilai yang perlu dipersetujui bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi seterusnya. Yang kedua adalah konsep ataupun pendekatan takamul, jadi complementary. Kerana masing-masing ada kelebihan, masing-masing ada kelemahan. So apabila kita complement each other, insya-Allah kita dapat sesuatu yang lebih baik. Kata kunci yang ketiga, jiwa besar. Saya rasa kita perlu bermula mendidik orang muda dan orang tua supaya berjiwa besar, menerima apa yang baik, menolak apa yang tidak baik. Dan saya ingin tutuplah, ingin rumuskan dengan satu peribahasa. Peribahasa Melayu dia kata, adat muda menanggung rindu.
adat tua menahan ragam. Oh. Adat muda menanggung rindu, adat tua tahan ragam. Yeah. Maksudnya orang muda ni harus bisa meredam emosi, harus bisa beradab dalam bermuamalah dengan orang tua. Manakala orang tua pula harus bisa memberikan contoh teladan yang baik pada orang muda. Oh, jangan hidup meragam. Jangan. Kena tahan ragam dia. Kena tahan ragam dia. InsyaAllah semoga kita beroleh sesuatu yang baik daripada perbincangan petang ini. Ya, terima kasih. Dr. Akmal, dia start dulu, dia kemudian lah kita bagi dia. Ya, berkenaan dengan inisiatif ni, sebagaimana yang dikatakan oleh Dr. Burhan, belum cukup lagi lah memandangkan cabaran yang kita sedang hadapi ni, cabaran digital kan. Saya kira sebelum kita nak melihat pada inisiatif yang lebih besar ataupun luas, sebagai contoh peranan media massa, peranan komuniti ataupun peranan pihak berwajib, sebagai contoh kerajaan mengadakan conference ataupun program kemasyarakatan bagi mempertemukan golongan belia dengan senior ni, molek sekiranya golongan belia itu sendiri mainkan peranan mereka, iaitu bermula dengan diri sendiri. Itu perlu faham, perlu cukup kenal bagaimana karakter nak mendekati dengan orang golongan senior ni. Sebab setiap golongan senior dan pelbagai karakter macam yang Datuk sebutkan tadi, ragam. Jadi orang muda perlu mempunyai kesabaran yang tinggi untuk berhadapan dengan orang yang senior. Ataupun kita boleh katakan nak bermula dengan diri sendiri ni, kita berbalik pula kepada sistem pewarisan, iaitu asuhan daripada ibu dan ayah. Jadi peranan ibu bapa cukup sangat penting untuk memperkenalkan atau mengetengahkan adab bercakap dengan orang yang lebih dewasa bagaimana, adab nak berkomunikasi, adab untuk bekerja secara tidak langsung. Sebab kalau kita lihat golongan belia ni memang ialah tercari-cari ke mana arah mereka kan. Kalau kita lihat berbeza dengan zaman dahulu, kalau lalu depan orang tua dia tunduk, bagi salam, senyum. Kalau sekarang pun macam saya, kalau ada student pun dia kenal tak kenal kalau jumpa kan. Jadi benda tu secara tidak langsung asuhan ibu bapa sangat penting. Yang saya kira bukan saja golongan belia, tapi peranan ibu bapa perlu memainkan peranan penting sebagai salah satu inisiatif untuk merapatkan jurang generasi. Okey, terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang muda kita yang telah berbincang dengan begitu sabar pada petang ini. Sebenarnya saya sendiri yang mencari manfaat daripada perbincangan ini, kerana saya pun kadang-kala saya hanya bertindak sebagai orang tua yang mungkin banyak melakukan arahan-arahan yang bersifat top down. Mungkin kita rasa ini adalah pengalaman yang betul. Tapi kadang-kala tidak sesuai dengan selera, tidak sesuai dengan pengalaman, tidak sesuai dengan apa-apa sekalipun. Saya rasa ini adalah perbincangan tentang psikologi masyarakat antara muda dan tua, yang ini adalah siri yang ketiga. Pertama sekali kita bincang tentang idealism orang muda, dan yang kedua kita bincang tentang apa sebenarnya yang orang muda mahu, dan ini adalah kita melihat antara jurang antara orang tua dengan orang muda. Saya berharap dengan 3 siri ini kita sudah sempurnakan perbincangan tentang psikologi sosial antara orang muda dan masyarakat kita, dan mungkin kepada penonton semua saya nak iklankan pada minggu depan kita akan bincang dalam bentuk-bentuk yang berbeza, iaitu saya nak mulakan minggu depan ini dengan tajuk dunia orang muda, iaitu lebih fokus kepada hal yang seperti itu. Dan insya-Allah apabila kita sudah, saya tak berapa kali lagi perbincangan kita, dan mungkin kita akan lakukan perbincangan secara face to face, secara berdepan, kita kumpul ramai-ramai, dan saya telah berjanji dengan rakan-rakan kita dalam sesi pertama, insya-Allah, supaya lebih jelas arah mana tujuan dan bagaimana orang tua
boleh mendekati orang-orang muda, baik dalam pemikiran, baik dalam ekonomi, baik dalam politik, dalam pendidikan dan sebagainya, dan dakwah dan sebagainya. InsyaAllah dengan itu saya sekali lagi mengucapkan bergembira dengan pandangan dan pemikiran masing-masing, dan kepada para penonton saya mengucapkan banyak terima kasih kerana masih bersabar untuk mengikuti perbincangan kita seterusnya. Akhir kata, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.